Ada apa soalan apa boleh tanya? Okey, kalau ada apa-apa soalan kamu boleh tanya di ruangan mesej kan. Yang berkaitan dengan ni lah. Yang slide yang tunjuk ni. Hari ni kita akan bincang tajuk daya dan gerakan dua lah kan. Tajuk tingkatan 5 lah kan. Jadi cikgu minta kamu kalau ada apa-apa soalan kamu boleh apa? Kamu letakkan nama kamu di ruangan mesej. Ada persoalan boleh juga diletakkan di ruangan mesej juga kan. Kalau ada soalan nak tanya lah. Okey, kita start mula lah. Tajuk daya paduan. Cikgu nak tutup ada suara sampingan sekejap. Betul je. Takut dia. Okey, kita mula kan. Daya paduan. Daya paduan kalau ikut formula dia itulah. Cikgu beritahu, cikgu kenalkan sikit lah daya paduan. Formula dia ialah iaitu F sama dengan MA. Ini formula yang dikatakan dua kaedah ni sebenarnya. Yang pertama kita panggil kaedah, cikgu panggil kaedah ni kan. Kaedah panggil kaedah plus minus. Plus minus, cikgu namakan kaedah. Satu lagi kaedah formula. Okey, formula itulah F sama dengan MA. Di mana nak dapatkan F ni kita guna kaedah plus minus. Kita guna kaedah plus minus. Okey kan? Apa tu kaedah plus minus? Contohnya beginilah. Katakan objek ni, ada satu objek diletakkan di atas permukaan lantai. Ada daya tarik sini 7 Newton. Ada daya ke belakang contohnya 5 Newton. Okey, berapa daya paduan untuk objek ni? Tahu jawab. Berapa daya paduan untuk objek ni? Ya. 2. Ya, 2 Newton kan. Arahnya ke kanan lah. Boleh faham kan? 2 Newton itu maksudnya plus minus lah. Beza 7 dengan 5. Itu cikgu panggil sebagai plus minus. Okey, kita pergi pada formula dia. Slide cikgu. Okey, definisi. Ni daya lah. Kalau secara umum, daya definisi dia tu lah kan. Dia kata menolak, menarik, mengubah arah. Ini adalah satu kuanti fizik yang kamu biasalah kan. Jadi biasanya daya ni, definisi ni merujuk pada masa kamu belajar UPSR lah. Masa kamu belajar 6 dulu kan. Yang berkaitan dengan daya. Tarik, tolak semua tu kan. Okey, jadi daya adalah satu kuantiti vektor. Vektor maksudnya mempunyai arah dan magnitude. Magnitude ni adalah apa sebenarnya? Nilai. Nilai kan? Nilainya sendiri. Okey kan? Okey, kita teruskan. Di sini. Dia kata formula. Formula daya paduan. Kita ada formula tadi je cakap F sama dengan MA. Dari segi unit kamu tahulah. M ni adalah kg, mass kg, A acceleration, ms negatif 2. Jadi bila kamu dah harap 2 ni, kamu dapat kg, ms negatif 2 ataupun nama scientist name dia adalah Newton. Ni formula F sama dengan MA. Ini formula yang pertama kamu kena tahulah. Sebenarnya F ni adalah daya paduan. Boleh faham kan? Dan kita dapati dari segi formula, cikgu dah terang kamu tentang FMA ni. F berkadar terus. Ni maksudnya berkadar kan dengan MA. Jadi F ni adalah, cikgu ajar lelaki perempuan ingat kan? Jadi cikgu tu bela F. Kita balik F sama dengan MA. Belah kiri lelaki, belah kanan perempuan. Betul kan? Jadi maksudnya F ni berkadar terus dengan hasil darab MA. Berkadar teruslah. Okey, jadi kita tengok sini. Bila kita gantikan nilai A dalam persamaan ni. A ni kamu gantikan dalam persamaan ini. Kamu akan dapat. Inilah. MV tolak U per T. Boleh faham tak ada masalah kan? Jadi bila kamu dapat formula ni. Ini lain pula pengertian dia kan. Pengertian dia, kalau MV tolak MU,
kita panggil dia perubahan momentum. Boleh kan? Perubahan momentum. Kalau ada per T, kalau ada per T macam ni, MV tolak MU. Bila ada per T, kita kata kadar. Kadar apa? Kadar perubahan momentum. Rate of change in momentum. Boleh kan? Kadar perubahan momentum. Okey, jadi kita tengok sini. Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya yang bertindak pada arah tindakan daya. Maksudnya kan tadi kita tahu F berkadar terus dengan MV tolak MU per T. Daya berkadar terus dengan kadar perubahan momentum. Boleh faham? Ini panggil kadar perubahan momentum. Yang ni kita panggil daya yang bertindak pada arah itu. Ini termaktub dalam hukum Newton yang kedua. Boleh kan? Boleh kan? Tak ada masalah kan? Slide ni. Ni berkaitan dengan hukum Newton kedua lah. Okey, kita terus slide yang berikutnya. Hubungan F sama dengan MA. Kalau kamu tengok gambar ni. Ni gambar pertama. Ni gambar kedua. Sebelum dan selepas lah. Ni gambar pertama. Ni yang kedua. Okey, cuba tengok gambar ni dulu. Kita bagi A dulu lah. Ini A. Ni kita letak B. Ini adalah sebelum. Ini selepas. Ini sebelum. Ini selepas. Okey, cuba kita tengok raja A kan. A yang cikgu letakkan ni. Jadi, apa yang kita ubah sebenarnya dalam gambar ni? Siapa nak jawab? Apa yang kita ubah ni? Bilangan daya. Okey kan, bilangan daya. Jadi ini ada dua orang. Jadi kita kata daya dia adalah tinggi lah. Yang kita ubah kita panggil sebagai pemboleh ubah manipulasi. MV, manipulated variable daya. Boleh daya. Okey, cuba tengok gambar ni pula, gambar B ni pula. Okey, apa yang kita ubah sebenarnya ni? Hubungan jisim. Ya, bagus. Jadi pemboleh ubah manipulasinya adalah jisim. Jadi kita tulislah daya simbol dia F, jisim simbol dia M. Boleh kan? Okey, dia ada pemboleh ubah bergerak balas, responding variable. Okey, untuk gambar A ni kita dapati ada satu lagi berubah iaitu pecutan. Nampak? 2A jadi 2A. Nampak? Perubahan pecutan. Jadi yang bergerak balas ni adalah pecutan ataupun acceleration A. Okey, cuba tengok gambar raja B pula. Apa yang berubah ni? Yang bergerak balas. Yang bergerak balas. Apa yang bergerak balas? Pecutan yang dikenakan. Ya, betul. Pecutan juga dikenakan. Jadi, sama juga. Pecutan E. Boleh. Kita tengok sini kan. Bila daya bertambah, bilangan orang bertambah. Daya bertambah. Pecutan 2A. Ni A kan. Jadi pecutan bertambah. Nampak kan? Ataupun kita kata bila daya berkurang, pecutan akan berkurang. Ini dikatakan sebagai berkadar terus. Berkadar terus kan. Okey, cuba tengok gambar ni. Gambar yang kedua B ni. Gambar B ni gambar A tadi kan. Okay, gambar B kita dapati yang kita berubah adalah jisim. Ini selepas jisim dia tinggi. Sebelum jisim dia rendah. Betul? Jadi bagaimana pecutan? Pecutan ni tinggi. Sebab ni A. Pecutan ni rendah. Sebab apa? Setengah A. Kurang. Kan? Jadi ini berkadar songsang. Jadi yang tadi mula gambar A tu kita kata pecutan berkadar terus dengan daya. Daya kan. Kita tahu formula dia apa tadi? F sama dengan MA. Bila kamu guna formula je pada dalam simpan lain. Tak sini kan. Di sini kan. Kata kita guna formula
F sama dengan MA. Jadi F-nya ada di sini, kita dah ambil. A-nya kita ambil di sini. Ingat tadi gua ajar laki perempuan. Laki, perempuan, perempuan. Betul? Belah kiri laki, belah kanan perempuan. Jadi hubungan F dengan A adalah berkadar terus. Boleh kahwin. Boleh Yang kita sebut apa? GC. Jadi GC jadi constant variable ataupun pemboleh ubah dimalarkan. Jadi kita letaklah GC iaitu M. Nampak tak? Jadi bila kita buat graf, A ni, A berkadar terus dengan F. A berkadar terus dengan F. Okey, kalau kita buat yang graf yang berikutnya, yang ni pula, hubungan pecutan dan jisim. Jadi kamu tahu bila jisim berkurang, pecutan bertambah. Bila jisim bertambah, pecutan berkurang. Dan hubungan ini kita panggil sebagai berkadar songsang. Tapi kalau kamu tengok graf ni, kenapa graf gaya lurus? Kita kata dia berkadar songsang dengan jisim. Apabila daya malar. Jadi kita kat sini maksudnya apabila jisim bertambah, pecutan berkurang. Apabila jisim berkurang, pecutan bertambah. Jadi bila kita buat graf, A melawan M. Tak boleh. Jadi kita buat 1/M. Baru dapat garis lurus. Jadi kita kena buat 1/M. Supaya hubungan tu menjadi berkadar songsang. Jadi ikut formula tadi, F sama dengan MA. M kita dah bagi tahu ada, A kita pun ada. Okey, kita letak pula laki perempuan. Laki, perempuan, perempuan. Ni perempuan, ini perempuan. Tak boleh kahwin, berkadar songsang. Boleh? Yang tak disebut, F kita sebut. Jadi constant variable-nya ialah daya ataupun F. Itu sebenarnya. Boleh kalau graf sebenarnya, kalau kamu nak tahu graf, kalau kamu bergraf A melawan M, kamu akan dapat graf dia macam ni. Itu graf berkadar songsang. Maksudnya apabila M bertambah, A akan berkurang. Tapi kalau kamu buat 1/M macam ni, kamu akan dapat graf garis lurus. Ini termasuk dalam bab mek tambahan lah. Kita panggil hukum linear. Hukum linear. Boleh Boleh Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, boleh tulis nama kat ruangan mesej yang baru masuk tu. Nama ruangan mesej. Okey. Kita pergi pada daya bersih. Yang juga ada dua kaedah tu, ingat Daya bersih ada dua kaedah. Pertama, cikgu panggil kaedah plus minus. Okey. Kaedah kedua adalah formula MA ataupun F sama dengan MA. Boleh Okey, jadi bila kamu tengok sini, daya seimbang, balance force. Boleh Jadi daya ni ni 5, sini 5. Okey. Jadi berapa daya bersih dia ataupun daya paduan dia berapa dia? Kosong. Ya, kosong. Bagus. Kalau yang ni pula berapa? -2. Kau boleh jawab 2 boleh, negatif 2 pun boleh. Tak ada masalah sebab itu pada pandangan tertentu. Ada kata cikgu ni negatif 7. Sebab apa negatif? Sebab arah bertentangan dengan ni. Kalau kamu letak di 7 pun boleh, letak di negatif 5 pun boleh. Tak ada masalah. Jadi jawapan tu jadi macam bebas lah. Nak buat 2 ke negatif 2 pun boleh Tapi kita tengok sini maksudnya daya seimbang, maksudnya daya kiri sama dengan daya kanan. Betul tak? Daya yang tidak seimbang, daya kiri dengan kanan tak sama. Maksudnya daya kiri melebihi daya kanan. Ataupun berlaku sebaliknya lah Jadi kita tengok sini, kita guna kaedah plus minus, kosong. 5, 5 dan 0 Newton. Maksudnya di sini daya seimbang, maksudnya daya paduan adalah sifar. Ini jadi satu definisi Apa maksud daya seimbang? Jawapannya senang Daya paduan sama dengan sifar. Resultant force is 0. Okey. Ini kaedah pertama yang kita tadi. Itu kaedah
plus minus. Nampak? Cikgu panggil kaedah plus minus. Dan kita tahu daya dia berapa? Kosong. Okey, metod kedua kita guna formula. Formula kita guna F sama dengan MA. Dan F sama dengan MA, M dia kita tahu 2. Sebab apa? 2 ni. A-nya kita dah tahu. A-nya berapa? Jadi kita jadikan metod pertama. Metod pertama ni. Ni metod kedua ni kan. Dia guna kaedah formula. Ini kaedah plus minus. Nampak? Jadi 2A sama dengan kosong. Jadi A sama dengan kosong. Maksud di sini daya seimbang ialah A tu sama dengan kosong. Okey kan? A tu sama dengan kosong. Lagi apa? F sama dengan kosong. Ini maksud daya seimbang. Bila A, F sama dengan kosong, A sama dengan kosong. Okey. A kosong ni ada 2 sebab kan. Cikgu padam sikit lah. Kamu tak nampak ni kan. Ni kamu kena ingat. Kalau tak ingat kamu hafal dululah buat sementara ni Okey, A kosong kerana ada 2 sebab. Kita tahu formula A tahu kan. A sama dengan V tolak U over T. Jadi dia ada 2 kan. A kosong ada 2 sebab. Pertama ialah hal laju malam. Hal laju malam maksudnya hal laju sama. Jadi hal laju awal sama dengan hal laju akhir. Betul tak? Kalau rehat, tak bergerak langsung, kita katakan hal laju awal kosong, hal laju akhir pun kosong. Jadi masih kita dapat U sama dengan V dan sama dengan kosong. Untuk hal laju malar, U sama dengan V. Tapi mungkin ada nilai. Mungkin U2 sama dengan 100. Contohlah kan. V sama dengan 100. Kita boleh kata U sama dengan V. Tapi tidak sama dengan kosong. Boleh Tidak sama dengan kosong. Maksudnya ada nilai. Kan? Rasa kamu faham kan? Hal laju awal dengan hal laju akhir. Jadi ada 2 sebab A kosong. Ni kena ingat kan? Yang penting sekarang A kosong ni ada 2 sebab. Ada sebab kenapa A tu kosong? Satu adalah hal laju malar U sama dengan V tidak sama dengan kosong. Satu lagi apa? U sama dengan V sama dengan kosong. Ni antara sebab dia lah. Boleh kot kan? Boleh lah tu kan. Kita teruskan yang berikutnya. Daya tidak seimbang. Jadi kita dah jawab kawan kamu lihat tadi kan. Itu apa nama tu? Daya bersih. Itu F sama dengan 2 Newton. F sama dengan 2 Newton. Jadi daya bersih sama dengan tidak bersamaan kosong. Sebab ada nilai 2. Maksudnya di sini, daya paduan bukan sifar. Dia menjadikan daya tidak seimbang. Unbalanced force. Okey, kita ganti dengan kaedah formula itu 2A. Betul tak? Jadi yang pertama, pada yang bawah ni kan. Yang pertama ni kita tengok sini. Yang ni kita guna kaedah formula. Ini kita guna kaedah plus minus. Boleh. Nak buat 2 boleh, negatif 2 pun boleh. Kan? Kalau kamu 2 pun tak ada masalah. Jadi kamu dapat A sama dengan 1 ms negatif 2. 2A sama dengan 2. Dapatlah kan? 2A sama dengan 2. Okey kan? Ada pelajar betul tulis nama tu, boleh tulis nama kan? Dekat ruangan mesej Google Meet. Ruangan mesej Google Meet kan? Betul nama kan? Okey, boleh faham kan? Tentang 2 keadaan. Jadi yang penting sini kamu kena ingat kaedah lah. Yang penting dekat sini. Apa yang penting kat slide ni?
kamu kena tahu kaedah untuk dapatkan daya bersih. Kaedah pertama plus minus, kaedah kedua adalah formula. Lagi satu kamu kena tahu. Kalau F tu kosong, maksudnya E dia kosong. Jadi E kosong ni ada dua sebab. Pertama, hal laju seragam. Hal laju malam. Constant velocity. U sama dengan V, tak sama dengan kosong. Yang kedua, U sama dengan V sama dengan kosong. Boleh Okay, ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada, tak apalah. Okey, cikgu teruskanlah slide yang berikutnya. Sekejap ya. Sekejap keluar ke sekejap? Okey, kita cuba buat soalan ni ramai-ramai. Boleh tak? Boleh kan? Yang mana belum tulis nama tu, boleh tulis nama kat ruangan mesej kan? Okey, jadi kita tengok sini. Dia kata hitungkan pecutan bagi blok di bawah. Ada gambar kan. Banyak daya lah. Kamu pandai-pandai dapat daya nanti kan. Okey, yang pertama kita tengok sini. Kita ada berapa kaedah. Kaedah pertama kita panggil kaedah plus minus. Betul? Untuk dapatkan F tu. Kita dapatkan F. Dan kaedah kedua adalah formula. Okey, mari kita sama-sama buat kan. Okey, tengok nombor A ni. Kita tak ada daya lain saja. Kita dah nampak daya 8 Newton. Jadi 8 Newton saja daya yang ada. Kita anggap daya yang ke belakang ni adalah kosong lah. Sebab dia tak bagi. Kalau kita kata daya tu kosong, maksudnya permukaan ni bukan apa? Kau boleh jawab? Permukaan apa? Kalau daya tu kosong, daya ke belakang tu. Permukaan. Kalau daya ke belakang ni kita kata kosong. Jadi maksudnya permukaan apa ni? Meja ke, permukaan lantai ni permukaan macam mana? Kau boleh jawab? Boleh tulis di ruangan mesej kalau kamu nak jawab. Ataupun open mic lagi senang lah. Cepat sikit Tak ramai pun Lebih kurang 14 orang je Okey, siapa jawab? Ni Hasan Nasrullah. Ada idea? Mai Zata? Senyap ni semua. Bila nak ni? Permukaan licin cikgu. Aziz. Jadi kita kata permukaan licin. Permukaan licin maksudnya geseran adalah sama dengan kosong. Boleh kan? Permukaan licin adalah dari geseran kosong. Jadi kita dah buat mungkin tengah sibuk kira kot. Cikgu tanya tak jawab ni kan. Okey, kita tengok yang pertama. Jadi daya bersih untuk yang A tu kita dapati 8 Newton. Sebab tak ada daya lain. Hanya dia sajalah yang tinggal 8 Newton ni kan. 8 Newton. Jadi kita guna MA. Jadi 8 Newton dah tahu dah. Kita dapat plus minus. M dia kita dapat dah 2. Ini 2 kan. A nya kita nak cari. Sebab soalan tanya hitungkan pecutan. Jadi berapa pecutan dia untuk A ni? 4. Ya, bagus. Kita dapat A sama dengan 4. Tapi jangan lupa unit pecutan MS negatif 2. Dan kamu tak boleh tinggal jawapan kamu dalam bentuk pecahan cikgu ni jawapan saya 8/2. Tu. Kamu akan hilang markah. Biasanya markah dia bagi markah ni markah pertama. Kamu gantikan yang betul. Ini markah yang kedua. Itu cara jawab dalam soalan SPM lah kan. Okey, kita pergi pada B pula. Pertama, berapa daya paduan dia? Berapa daya paduan ni? Plus minus? 20. Okey, bagus. 20. Okey, pecutan dah kira dah? 10. 10 ya? Okey, tengok ya. Jadi, tengok sini. Daya paduan dia adalah 20. 14 tambah 6. Oh, salah ni 14 tambah 6 iaitu 20.
Dan bila kamu cari pecutan, jadi 20 sama dengan apa? Pecutan berapa ni? Siapa nak cuba? 4 MA. cikgu. Ya? 4. 4. Jadi tengok sini kan. 20 F lari pula ya. F M A. Nampak? Jadi F-nya adalah 20, M dia 5, A dia kita nak cari. Jadi A dia sama dengan 4 MS negatif 2. Sama juga tadi. Ganti jawapan dengan unit. Itu cara dia. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Itu C. Kita tengok sini berapa daya bersihnya. Siapa nak bagi jawapan? Daya bersih ada berapa ni? 16. 16 kan? Okey, bagus. 18 tolak 2. 16. Okey, boleh faham kan? Jadi kita dapat daya bersih dia adalah 16 Newton. Okey, bagus. Dah dapat 16 Newton ni kita guna formula. Formula itu MA. M 10. A nak cari. A kita nak cari, jadi daya bersih 16. Jadi berapa A dia di sini? 1.6. Okey, bagus. Hasan Nasrullah. Tengok sini. Jadi 16 sama dengan 10A. Jadi kamu dapat A 16 bahagi 10. 1.6 ms negatif 2. Itulah markah tadi juga kan. Betul ni? Betul. Okey. Okey, kita tengok soalan Pak. Soalan D ni. D ni kan. Jadi kalau kamu tengok soalan D ni ada 5 Newton ke kiri, 10 Newton ke kanan. Ada lagi 5 Newton. Oh, 5 Newton ke kiri. Ini maksudnya ni daya, apa nama ni? Daya geseran. Ini adalah daya geseran. Jadi berapa daya bersih dia? Oh, daya bersih ni. Berapa? Siapa cuba? Berapa daya bersih? Kosong. Ya, kosong. Jadi kita tahu daya bersih dia sama dengan kosong. Tadi hari kita bincang ni kan, kalau daya bersih tu kosong, maksudnya apa kosong? Ini tadi. Daya Apa? seimbang. Ya, daya seimbang betul. Daya kiri sama daya kanan, bagus. Daya seimbang, kita tulis ni kan. Daya seimbang maksudnya daya kiri sama dengan daya kanan. Betul? Lagi apa kita dapat? Kalau nampak ni. E dia berapa? E dia? Velocity kosong. Ya, A dia kosong Aziz. Betul kan? A kosong. Jadi bila F tu kosong, A senang lah. Mesti kosong. Jadi ingat, bila F kosong, daya seimbang. A kosong, pecutan sifar ada 2 sebab. Ingat tak apa sebab dia? Ingat tadi? Sebab apa? A kosong ada 2 sebab. Kemungkinan, 2 kemungkinan. Apa dia? Constant velocity. Ya, constant velocity. Constant velocity. Lagi satu? Rest position. Ya, rest position. Nampak? Kamu dah faham lah Jadi kamu boleh tengok lah video ni, tak kisah cikgu rakam Cikgu rakam kamu boleh tengok bila-bila lah. Bila kamu free nak belajar, kamu buka. Kadang kamu tengah stres-stres tu, tak payahlah buka video ni. Tak pening sangat Tapi saya rasa bab ni senang Bab ni senang buat masa ni Nanti yang susah tu nanti kamu akan dapat. Nampaklah dia senang Okey, cikgu teruskan. Yang lain sebutin nama dah dekat ruangan mesej sebab cikgu akan ambil nama ni untuk kamu, untuk cikgu punya apa nama dia, check and balance cikgu Jadi masuk kelas ke tak masuk kelas, kalau ada dialog prestasi cikgu akan beritahu belajar ni macam mana. Okey, jadi kamu tolong ni lah, ada tindakan kita akan buat. Okey, tengok satu soalan. Dia kata seorang lelaki menolak troli berisi kotak. Ada kotak ni lah. Dengan jisim 5 kg. Ni 5 kg. Tak nampak sangat kan? 5 kg. Ada kat sini tulis. Di atas permukaan licin. Apa maksud permukaan licin?
Apa maksud permukaan licin? Apa yang kita faham dengan perkataan permukaan licin? Tiada daya geseran. Okey, bagus. Jadi bila kamu jumpa perkataan permukaan licin, terus terlintas kamu kata geseran sama dengan kosong. Kamu terus terlintas begini, faham? Jadi taklah pening kepala Ingat tu saja Jadi maklumat yang kita beri jisim dan kita kata jika dia menggunakan daya 30 Newton untuk menolak troli itu, apakah magnitude dan arah pecutan troli itu? Jadi dia menolak ke depan, ke kanan. Jadi daya geseran adalah sama dengan kosong. Sebab apa? Permukaan licin. Jadi kita guna kaedah tadi. Kaedah plus minus. Bila guna kaedah plus minus, kita dapat berapa daya bersih dah? Berapa tu? 30. Ya, 30 Sebab kita ada 30 dengan kosong. Jadi kamu kena tulis daya bersih atau daya paduan, nama daya paduan itu F sama dengan 30 tolak kosong. Ini adalah kaedah pertama. Kaedah 1. Boleh plus minus. Okey, kaedah kedua itu kaedah kita menggunakan formula iaitu F sama dengan ME. F sama dengan M. M ialah 5. 5 A berapa? Arah pecutan A. Boleh? Magnitude dia. Berapa magnitude A tu? Kita nak cari. Jadi kita dapat F sama dengan 5A. F juga sama dengan 30. Jadi berapa nilai A ni? 6. Jadi kita buatlah 5A, kaedah kedua. Kaedah 2 sama dengan kaedah 1. 5A sama dengan 30. Jadi A sama dengan 6 ms negatif 2. Boleh faham? Boleh kan? Okey, cikgu nak tanya kamu, arah dia mana arah ni? Arah pecutan ni. Ke kanan ke kiri ke? Senang soalan ni. Kanan. Ya, arah dia ke kanan. Dia ikut arah daya lah Kalau daya ke kanan, dekat kanan lah. Daya yang menang lah Daya yang tu Jadi arahnya ke kanan. Itu je. So ada soalan tulis. Arah ke kanan. Itu cara nak faham. Boleh Boleh, kita teruskan lagi. Kita pergi pada soalan. Ni soalan objektif lah bagi kau mahir. Kalau kamu nak mahir fizik ni kamu buat soalan objektif secara topikal banyak-banyak Cikgu tak ada. Kalau cikgu ada, kamu kena beli buku lah sikit Bila kamu dah dapat buku tu, kamu dah buat, ada masalah, boleh tanya cikgu Okay. Kalau segan tu boleh snap gambar, tanya cikgu, cikgu boleh terangkan. Sebab tahun lepas ramai kot pelajar tanya tapi malangnya bukan sekolah kita lah, sekolah lain. Jadi harap semua boleh ikut lah Okey, cikgu teruskan. Dia kata seorang pengayuh, hilang lah ni. Basikal mengayuh basikalnya dengan daya 120 Newton dan ada daya ke belakangnya iaitu 20 Newton. Jadi kita boleh nampak ada daya depan, ada daya ke belakang dan kita tahu ini ada berada dalam tidak keseimbangan. Boleh? 120, 20 Newton. Dan kita boleh dapat daya paduan ataupun daya bersih. Okey, soalan jika jumlah jisim basikal dan pengayuh adalah 8. Dia bagi jisim lah. Tapi dia kata ada dua, pengayuh dengan basikal. Jisim keseluruhan lah Pecutannya ialah macam tadi kot, kita guna kaedah kalau cikgu macam ni, plus minus. Ini turun. Satu lagi kaedah formula. Okey, plus minus berapa? Siapa nak cuba? Ya, Hasan.
100. 100, okey Aziz. Itu 120 tolak 20. Betul? Formula MA kan? F sama dengan MA. M, dia bagi apa M? M dia bagi 80. 80 A. Jadi kita buat yang ni sama dengan lah. Sama dengan 80 A sama dengan 100. Jadi A nya berapa ni? Apa ni? 1.25. Ya, bagus. Hasan, 1.25 C. Jadi kita dapat dah jawapan dia adalah C. Sekejap je. Tak sampai seminit boleh jawab Okey, yang kedua. Kat sini, manakah antara sistem berikut menghasilkan pecutan maksimum? Pecutan maksimum iaitu A yang tinggi lah. A yang tinggi. Dan kita tahu formula tu. Tengok sini kan. F sama dengan MA. Jadi F ni tak ada pecahan. Cantik. Kiri kanan tak pecahan. Jadi belah kiri adalah lelaki. Kanan ialah perempuan. Perempuan. Dia kata manakah sistem berikut menghasilkan pecutan yang maksimum. Pecutan maksimum kita perlukan apa yang maksimum? Tahu jawab? Pecutan yang maksimum kita perlukan apa yang maksimum? Daya. Ya, bagus. Daya yang maksimum. Maksudnya bila pecutan bertambah, daya akan bertambah. Jadi hubungan ni adalah berkadar terus. Jadi daya yang maksimum kita boleh tengok ni. Mungkin kamu tak nampak sangat anak panah ni, cikgu betulkan sikit lah. Ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kiri, ini ke kiri. Kanan, ke kanan, ke kanan dan ini ke kiri. Okey. Jadi kamu kira kat sini dengan cikgu sama cikgu lah. Jadi berapakah daya untuk A tu? 20. Ya? 20. Ya, 20 Newton. Kalau kamu tengok jisim semua sama kan? Jisim sama. Sebab tu kita letakkan jisim sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Boleh? Itulah. Jadi M dengan A ni, A dengan F ni adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun pemboleh ubah manipulasi. Okey, B berapa pula daya paduannya? 20. Ya, 20 Newton. C? C berapa tu? Ya, 20 Newton juga. Okey, D berapa D? 24. 24 Newton. Jadi kita dah tengoklah. Jawapan ni sama. Yang ni tiba-tiba 24. Dah tentu jawapan D lah. Betul tak? Sebab daya yang tinggi akan menghasilkan pecutan yang tinggi. Daya tinggi akan menghasilkan pecutan yang tinggi. Okey, boleh kan? Boleh cikgu teruskan soalan yang seterusnya. Boleh kan? Tak ada masalah kan? Okey, kita tengok soalan ni pula. Dia kata Raja menunjukkan sebuah kereta dengan jisim 1000 kg. Jisim dibagi 1000. Catat sini lah. Jisim dia 1000 kan. Letak sini 1000 lah. 1000 kg. Bergerak dengan pecutan. Pecutan dibagi pula. Pecutan ialah 2. A sama dengan 2. Dengan daya geseran 900 Newton. Okey, daya geseran adalah 900 Newton. Bertindak. Berapakah daya dikenakan oleh enjin kereta? Jadi tanya berapakah daya ini? Boleh faham? Daya itu. Nak cari daya dia berapa? Okey. Jadi cikgu dah jawab tadi senang je kamu. Kita ada dua kaedah. Kaedah pertama apa? Plus, minus dan formula MA. Jadi kita tengok dari segi plus minus. Jadi daya ke depan dia adalah F dan daya ke belakang dia adalah 900. Berapa daya bersih dia? Plus minus. Siapa jawab?
Berapa daya bersih dia plus minus? Siapa tolak siapa? Ni. Tadi tolak senang ni, dia ada bagi F. Bagi Anu. Berapa jawapan dia? Hasan je Hasan. Tak dapat. Aziz? Berapa tu? Kristina dah? Kristina apa? Berapa daya bersih dah plus minus? Inilah kadang-kadang buat kelas online ni kadang-kadang macam ni lah. Nak panggil orang tak jawab-jawab pula. Okey lah. Kamu tak jawab macam mana? Ni apa ni? Mazzatul? Tak ada jawab. Okey lah. Cikgu Adrina Zahra left. Left pula lah. Okey, tengok sini kan. Ada plus minus. Jadi kita kata daya kanan tolak daya kiri. Daya kanan tolak daya kiri. Maksudnya di sini F tolak dengan 900. Itu adalah kaedah plus minus. Sama dengan M berapa M? M ialah 1000. Dia bagi tadi 1000 ni kan. 1000. A berapa? Dia bagi juga. Iaitu 2. Jadi darab 2. Jadi 1000 darab 2 jadi 2000. Jadi F tolak 900. Jadi berapakah nilai F ni? F sama dengan berapa? 2000 tolak 900. Tambah. Ya, 2000 tambah 900. Jadi jawapan dia D. Boleh? Lindung pula ya. Jawapan dia adalah D. 2900. Ini kaedah dah. Ini ingat kaedah dulu juga kan? Plus minus formula. Plus minus dengan formula. Okey. Kita pergi pada yang seterusnya. Soalan ni pula. Mari kita tengok sama. Kereta Raja menunjukkan sebuah kereta mainan berjisim 4 kg. 4 kg. Oh, kereta mainan patutlah taklah berat sangat. 4 kg. M. Boleh kan? Kereta tu tolak ke depan dengan daya 10 Newton. Ada dah 10 Newton. Dan daya geseran dia adalah 2 Newton. Berapakah pecutan kereta mainan itu? Pecutan iaitu apa dia? Pecutan ialah A. Betul tak? Pecutan adalah A-nya berapa. Jadi sama juga kaedah. Kita guna kaedah plus minus dan MA. Nampak? Jadi berapa plus minus dia? Daya paduan? 10 tolak 2. Ya, 10 tolak 2. Dan MA. M 4. A kita tak tahu. Sebab soalan tanya berapa pecutan. Jadi 10 tolak 2 adalah 8 sama dengan, buat sama dengan kan? 4A. Jadi A sama dengan berapa ni? A sama dengan? Ya, A sama dengan 2 MS nanti 2. Okay, itu cara dia jawab soalan ni. Senang kan? Tapi kamu cuma soalan ni kamu pening sikit tadi ya ni. Buat bintang ni. Itulah kamu kena tengok. Kadang-kadang dia pusing-pusing dekat situ je. Ini bagi pecutan dah. Kamu kena carilah. Okey kan? Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Kita pergi pada soalan ni pula. Soalan ni lebih pada bukan soalan pengiraan lah. Soalan konsep. Okey, dia kata kereta lumba. Formula 1. Dia kata mengapa jurutera pereka kereta menggunakan bahan komposit yang ringan untuk membuat badan kereta walaupun enjinnya sangat berkuasa. Jadi kamu tengok kan, kenapa kereta tu dibuat daripada bahan komposit? Kenapa tu? Siapa jawab? Komposit.
Komposit kerana bahannya adalah bahan yang apa jawapan yang kamu tahu? Kalau komposit apa? Komposit apa? Bahan yang kuat. Faham? Komposit kuat. Dia kata dan ringan. Ringan ni maksud apa ringan? Apa maksud ringan? Kecil. Apa yang kecil? Jisim. Ya, bagus. Ringan maksudnya jisim yang kecil. Jisim yang rendah. Boleh faham? Jisim yang rendah. Okey. Dia kata enjin sangat berkuasa. Maksud enjin sangat berkuasanya dia akan menghasilkan daya yang tinggi. Daya yang tinggi. Kenapa? Sebab dia bergantung pada formula. Formula kuasa kan. P sama dengan E/T. Bila kuasa tinggi, power tinggi, tenaga tinggi. Tenaga ataupun kerja sama dengan Fs. Bila tenaga tinggi, kerja tinggi, daya tinggi. Boleh? Daya tinggi. Bila daya tinggi, kita pergi pada formula. Ada ruang ni. F sama dengan MA. Bila daya tinggi, pecutan tinggi. Jadi kita nak enjin yang berkuasa. Maksudnya daya yang tinggi akan menghasilkan pecutan yang tinggi. Tapi soalan tanya apa? Soalan kenapa kita nak bahan yang ringan? Ringan. Jadi apa jawapan dia? ABC. Apa ada? Ada idea tak? B. Ya, A. B. B ya. Okay. Dia kata jisim kecil menghasilkan daya yang besar. Okey, kita tengok. Kita tengok dia kata B kan. F lari pula ya. F sama dengan MA. Jadi jisim yang kecil menghasilkan daya yang besar. Maksudnya jisim kecil menghasilkan daya yang besar. Betul ke ni? Betul tak betul? Untuk B tu. Tak. Tak, salah kan? Jadi nampak macam betul tapi salah. Okey, jadi B tak boleh kan? Kita dah padam. Kita cancel. Okey, apa jawapan dia? B salah. B salah apa? A boleh? Okey, tengok formula. F sama dengan MA. Pecutan bertambah jika jisim berkurang. Lari pula ya. Jadi pecutan bertambah bila jisim berkurang. Betul tak? Untuk A tu. Betul ke tak betul? Betul. Betul kan? Jadi A yang paling tepat lah kan? Kan? Jadi A yang paling tepat. Garis jawapan dia. Okey, tengok jawapan yang lain. C. Daya besar menghasilkan inersia yang besar. Betul juga ni, tapi jawapan dia tidak menjawab soalan ringan. Kalau ringan, maksudnya jisim yang kecil, betul tak? Bila jisim kecil, maksudnya inersia yang kecil. Dia kata daya besar, inersia besar. Ini satu konsep yang lain, tidak kena mengena dengan soalan ni. Okey Yang kedua D, dia kata bahan komposit yang kecil, jisim yang kecil mengurangkan kos. Betul juga. Kalau kita guna jisim kecil, kos kita akan berkurang. Tetapi masalah soalan dia tidak menjawab soalan. Okey Jadi jawapan yang paling tepat ialah A. Pecutan bertambah. Tujuan jisim kecil ialah supaya pecutan bertambah. Boleh Okey, boleh tak apa, kita boleh teruskan lagi soalan yang berikut sebelah tu. Padam sikit lah ni. Nampak kan?
Okey, dia kata daya F1, F2 merupakan daya yang sama. Sama maksudnya kalau sini 5, sini 5, sini 5. Semuanya daya yang sama. Dia kata sini magnitude yang sama kan. Yang bertindak. Rajah mana tunjukkan daya paduan maksimum. Tadi kita belajar kan. Daya paduan yang maksimum maksudnya daya bersih yang maksimum. Okey, cikgu lukis arah lah. Kamu takut kamu silap lah. Cikgu cadangkan kalau soalan ni kamu letak nombor kan. Okey, ni ke kiri, ini ke kanan. Ke kiri, ke kanan, ini ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, kita letaklah nilai F ni seperti 10 Newton tak? F1 ni 10 Newton, F2 ni 10 Newton, F3 ni 10 Newton. Sebab apa? Dia kata daya-daya yang sama. Okey, untuk A berapa daya? Untuk A berapa daya? Berapa Newton? 30. Ya, bagus. 10 tambah 10 jadi 30 Newton. Okey, B? B berapa B? Berapa daya B? 20. Tak tepat lah sebab ni 10. Ni 10 dah batal kosong kan. Tinggal ni 10. Jadi jawapan dia 10 Newton. Boleh faham kan? Sebab ni saling membatal. Okey, yang C? 10. 10 Newton juga. Tapi arahnya ke sini lah. Yang ni ke sini. Ini ke sini arah dia. Itu arah dia lah. Okey, untuk D. Berapa Newton? Ya, 10 Newton juga arahnya ke kiri. Jadi kamu dah tahu jawapan dia untuk masukkan daya paduan yang maksimum. Bila daya paduan maksimum, jadi jawapannya ialah A. Boleh kan? Boleh, tak ada masalah kan? Yang tadi tu jawapan ni yang tadi kamu tersilap ni jawapan A juga. Dua-dua A dapat gayanya. Okey, boleh kan? Cikgu teruskan next stage, iaitu jenis-jenis daya. Boleh kan? Bagi habis dulu lah slide ni kan. Okey, cikgu perkenalkan daya-daya yang ada dalam bab ini. Kita bincanglah itu daya geseran sentiasa menentang arah daya. Dia menentang kan. Yang kedua, daya graviti berat. Kalau kata berat ialah daya graviti yang bertindak ke atas objek, arahnya sentiasa ke bawah. Tengok kan, ini sentiasa menentang, ini arahnya sentiasa ke bawah. Okay. Daya tujuan ke depan. Kalau kereta, dayanya ke depan lah. Daya ke depan, daya tujuan pun boleh. Dan daya rintangan angin melawan. Ini macam adik-beradik daya geseran lah. Seret. Kapal terbang lah. Tindak balas normal, daya yang bertindak ke atas. Normal mesti ke atas. Kadang-kadang boleh berubah juga. Biasanya ke atas. Daya apung ke atas tapi dalam air. Daya apung, FB, buoyant force, arah ke atas. Okey, tegangan tali. Arahnya keluar objek. Apa maksud keluar objek? Kalau kata juga ada tali macam ni. Katakan cikgu tarik kiri kanan ni. Tali kan. Ada pakai tali kan. Jadi daya dia keluar. Keluar daripada objek. Ini ke kanan. Ini ke kiri. Maksudnya dia bergerak keluar daripada objek tersebut. Boleh faham dah ni? Itu daya. Okey, daya angkat. Daya bergerak ke atas. Daya pada arah ke atas. Kita tengok gambar kan. Okey, ni kapal terbang yang sedang bergerak. Daya dia itulah daya angkat berat. Angkat dengan berat kan. Dan daya tujah ke depan adalah sama dengan daya seret. Tak ada sama. Ni satu geng lah. Jadi kita kata ini adalah komponen X. Dan ini adalah komponen Y. Ada komponen X dengan komponen Y. Daya dia ada dua komponen. Sebab tadi kita belajar semuanya daya dalam komponen X. Okey.
Tengok gambar yang berikutnya, itu objek yang terapung di atas air. Dia terapung, dayanya berat mesti ada. Senang, berat sentiasa ada. Di sini pun ada berat. Sebab dalam air, daya ke atas ni panggil daya apung. Okey, ni pula kereta yang bergerak di jalan raya. Ni bukan atas air lah, ni atas udara. Ini atas air. Ini atas jalan raya. Jadi kita tengok sini berat mesti ada. Berat. Nak ke depan, ke kanan, daya ke depan. Menentang dia, daya geseran. Berat, iaitu tindak balas normal. Yang menentang ialah tindak balas normal. Okey, cikgu harap kamu boleh faham tentang daya-daya ni. Okey, boleh? Ada masa lagi, cikgu teruskan slide yang berikutnya. Daya. Ni tadi kita ulang kaji bila daya boleh menarik, menolak, mengubah arah. Formula F sama MA. F tu adalah daya paduan. Ada dua kaedah, plus minus dengan formula. Jadi kuantiti vektor dia adalah daya adalah kuantiti vektor yang mempunyai arah. Okey. Dan jenis-jenis daya yang kita tengok tadi, ni rumusan yang kita bincang. Jadi 3 daya yang terlibat. Okey. Kalau atas, daya angkat, daya apung, tindak balas normal. Mengikut keadaan tempat yang berada. Okey Okey, cikgu pergi pada slide yang berikutnya. Paduan daya komponen X dan komponen Y. Boleh komponen X dengan komponen Y. Okey, ni kalau tak sempat, cikgu akan recall baliklah minggu depan sebab kita berhenti kat sini lah. Okey, daya bersih. Tengok sini. Definisi. Apa daya bersih adalah daya tunggal. Daya tunggal. Satu daya tunggal yang mewakili jumlah daya secara vektor. Maksudnya begini Kalau cikgu ada daya sini 7 Newton, sini ada 3 Newton, sini ada 2 Newton. Jadi berapa daya bersih dia? Siapa jawab? Ya. Satu Ini 2 Newton, ini 3 Newton. Berapa daya? 2 cikgu. 2 Newton. Jadi maksudnya objek yang sama, kata objek A objek yang sama ni telah dikenakan daya sebanyak 2 Newton pada arah ke kanan. Sebab tu dia kata daya tunggal. Ni tunggal Daya tunggal. Tunggal yang mewakili seluruh daya. Terhilang pula. Seluruh daya 2 atau lebih daya. Faham tak ni? Itu maksudnya daya tunggal. Itu maksudnya daya bersih. Ataupun daya paduan. Okey, kuantiti vektor dah terang tadi. Dia punya arah dan ni. Jadi cikgu nak bagi kamu senang ingat. Kalau ke kanan tu positif, ke kiri tu adalah negatif. Itu cara senang nak ingat lah. Ke bawah, ke atas positif, ke bawah negatif. Ini cara nak ingat arah-arah daya tu. Kaedah menentukan daya. Kaedah dia plus minus kaedah formula. Cikgu dah ajar tadi. Daya bersih, formula. Jadi cikgu padam ni, nampak Jadi kalau kamu tengok sini daya bersih dah tentu 7 tolak 5 iaitu 2 Newton. Ini kaedah plus minus. Dan formula ME. M 1 kg. A tak tahu. Jadi 2 daya bersih 2 tadi tu kita dapat daripada plus minus MA. MA maksudnya 2 sama dengan 1A. Jadi A sama dengan 2MS negatif 1. Faham ke ni? Ke laju sangat? Boleh Boleh, okey lah. Okey, tengok sini tengok ada gambar ni pula. Contoh. Itu kan daya paduan pada arah objek itu bergerak. Ni daya paduan ni berapa ni? Nak ni soalan ni, tak jawab kot. Berapa daya paduan? Ya? 17. 17. Okey, yang bawah? 7.
7. Nampak? Mudah kan? 17. Jadi dia bergerak ke kanan. 7 bergerak ke kanan juga. Boleh? Dia bergerak ke kanan. Okey. Ada soalan? Tak ada. Nanti kita akan sambung. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung dua jenis daya, iaitu daya komponen X dengan daya komponen Y. Okey, cikgu setakat ini saja kelas cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih dan kamu semua dah tulis nama dah kan semua kan? Okey, kita stop kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama.